A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Putrajaya FM yang dirahmati Allah sekalian, semoga sentiasa berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah sebentar lagi kita akan bersama-sama untuk iftar. Seperti biasa pada hari ini, jazakumullah khairan kerana sudi bersama kami dalam slot tazkirah di Putrajaya FM, yang mana hari ini sudah masuk 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan, ataupun 1/3 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Dan apabila masuk ke 1/3 akhir, akan mulalah kembali kedengaran sebuah hadis yang disebut sebagai hadis, yang mana ianya menyebut Ramadan itu awalnya ialah rahmat, pertengahannya ialah pengampunan, dan akhirnya ialah pembebasan daripada api neraka. Kata-kata ini dinisbahkan sebagai hadis, namun duka cita ingin saya maklumkan bahawa ianya bukanlah merupakan hadis, ianya merupakan kata-kata yang sebenarnya menyelisihi dengan apa yang telah disebut oleh Rasulullah SAW, yang mana Ramadan itu keseluruhannya merupakan pengampunan, keseluruhannya merupakan rahmat Allah, dan keseluruhannya merupakan pembebasan daripada api neraka. Kerana itu Rasulullah SAW menyebut apabila masuknya Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan pada setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan sebahagian daripada hamba-Nya daripada api neraka. Jadi saya menyeru dan memohon kerjasama untuk kita tidak sama-sama menyebarkan hadis palsu ini, kerana berdusta di atas nama Rasulullah SAW itu merupakan satu dosa yang besar dan diberi ancaman sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta di atas nama aku, maka tersedialah tempatnya di dalam api neraka. Jadi ini merupakan ancaman, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita sebarkan perkara ataupun hadis ataupun kata-kata yang disebutkan sebagai hadis tapi sebenarnya palsu. Maka penting untuk kita menyemak sebelum kita menyandarkan sesuatu itu kepada Rasulullah SAW. Ala kulli hal, sebenarnya banyak lagi hadis-hadis lain yang memberikan 1001 harapan dalam bulan Ramadan, yang mana bulan penuh rahmat dan keberkatan ini. Di antaranya seperti hadis yang saya sebut pada awal tadi, qala Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Atau kama qala Rasulullah SAW. Dalam riwayat Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila masuknya Ramadan, maka terbukalah pintu-pintu syurga, tertutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Dalam riwayat yang lain disebut oleh Rasulullah menyeru kepada mereka yang mahukan kebaikan, mahu melakukan amal soleh, maka lakukanlah sebanyak-banyaknya, dan mereka yang mahu melakukan kefasikan ataupun perkara-perkara maksiat, maka berhentilah daripada melakukannya. Dan ini merupakan hadis yang memberi harapan kepada kita. Apabila dibuka pintu-pintu syurga, diberi pengampunan kepada kita, makanya ianya sudah cukup memberikan pengharapan dan memadai untuk kita melakukan atau melipat gandakan amal soleh kita di samping mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam riwayat Al-Bukhari, apabila Rasulullah SAW menyebut, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maksudnya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengampunkan dosanya.
Dan barang siapa yang mendirikan solat malam, menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Tidakkah ini satu rahmat yang sangat besar yang Allah kurniakan, satu tawaran yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, kepada kita? Maka tidak perlu untuk kita berhajat kepada hadis-hadis palsu ataupun dakwaan-dakwaan yang tidak benar. Maka saya menyeru, jika kita hendak menyebarkan sesuatu, jika kita hendak berkongsi kebaikan, pastikan kita berkongsi daripada sumber yang sahih. Kerana walaupun dengan niat yang baik, tetapi sekiranya kita berdusta di atas nama Nabi SAW, maka kita telah terjamin tempat di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ada sebuah lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebuah hadis yang agak menarik dan berkaitan dengan Ramadan juga, apabila Rasulullah SAW sedang menaiki mimbar sebagaimana yang disebut dalam hadis tersebut. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar faqala amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'idta al-mimbar faqultu amin amin amin. Faqala inna Jibril alaihi salam atani faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar wa ab'adahu Allah qul amin. Faqultu amin. Wa man adraka abawayhi aw ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah qul amin. Faqultu amin. Wa man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika fa'ab'adahu Allah qul amin. Faqultu amin. Ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar, baginda SAW bersabda, menyebut amin, amin, amin. Menyebut amin sebanyak 3 kali. Dan para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kami mendengar engkau menyebut amin, amin, amin ketika menaiki mimbar. Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku. Dan Jibril berkata, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah wahai Muhammad, amin. Maka aku berkata amin. Dan barang siapa yang sempat bersama dengan kedua orang tuanya tetapi tidak berlaku baik kepada mereka, kemudian meninggal, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katakanlah wahai Muhammad, amin. Maka aku berkata amin. Dan barang siapa yang disebut kepadanya dan dia tidak berselawat kepadaku, maksudnya barang siapa yang mendengar nama Rasulullah SAW dan dia tidak berselawat kepada Rasulullah SAW, maka dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah. Dan katakanlah wahai Muhammad, amin. Maka aku katakan amin. Maka dalam hadis ini terdapat 3 amalan, 3 perbuatan yang mampu menjerumuskan kita ke dalam api neraka serta jauh daripada rahmat Allah. Bahagian pertama disebut barang siapa yang memasuki Ramadan tetapi tidak diampunkan dosanya, maka dia akan dimasukkan dalam neraka dan jauh daripada rahmat Allah. Begitulah besarnya rahmat Ramadan, yang mana ianya merupakan satu peluang dan tawaran yang perlu kita rebut. Kalau dalam Ramadan sendiri kita tidak mampu memperolehi rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, entah betapa hinanya kita ini. Kerana itulah tempatnya selayaknya bagi manusia yang tidak mendapat pengampunan dalam Ramadan dicampak di dalam neraka serta jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahagian kedua, Jibril menyebut barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua ibu bapanya sedangkan dia mempunyai peluang, kemudian apabila mati, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar rahimakumullah sekalian, sekarang ni
Kalau yang masih mempunyai ibu dan bapa dan mungkin tinggal berjauhan, kita mungkin mengalami kesukaran untuk berbakti sepenuhnya kepada ibu dan bapa kita yang berada di kampung. Namun dengan hasil teknologi dan sebagainya, tetap jangan kita abaikan mereka. Gunakanlah teknologi untuk terus berterusan menghubungi mereka, untuk kita membuatkan mereka tidak merasa berjauhan, tidak merasa dipinggirkan, tidak merasa dilupakan. Dan dengan sering menghubungi mereka, itu sebenarnya sudah memadai untuk berbakti kepada mereka, untuk membuatkan mereka merasa gembira, dan akhirnya kita tidak akan tergolong di dalam golongan yang disebut oleh Jibril ini. Gunakan peluang ini. Barang siapa yang mempunyai ibu dan bapa yang mana mereka berada berdekatan, maka rebutlah peluang. Rebutlah peluang untuk berbakti, untuk menziarahi, untuk melakukan amal soleh, membantu mereka dan sebagainya. Gunakan peluang ini, kerana ianya bukanlah sesuatu yang sukar, bukanlah sesuatu yang sukar. Kita telah dibesarkan oleh ibu dan bapa kita dengan penuh kesulitan dan kepayahan dan kesabaran. Maka inilah peluang untuk kita membalas jasa mereka. Walaupun sebenarnya jasa-jasa mereka tidak akan mampu kita balas. Dan pada bahagian terakhir, Rasulullah SAW dikhabarkan oleh Jibril, barang siapa yang mendengar nama Rasulullah SAW tapi tidak berselawat ke atas baginda Nabi SAW, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Maka ini juga merupakan satu amalan yang sangat mudah, dan orang yang tidak mahu berselawat kepada Rasulullah apabila mendengar nama baginda termasuk dalam golongan yang sangat kedekut, kerana ianya hanya perkara yang mudah untuk dilakukan. Apabila kita mendengar nama baginda Nabi SAW, kenapa tidak kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak kita mengucapkan salam dan selawat? Maka tuan-tuan dan puan-puan, ini antara 3 perkara yang disebut oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, sebaik-baik malaikat, malaikat yang terbaik ialah Jibril. Dan Jibril telah membaca doa ini. Dan sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia ialah Nabi Muhammad SAW. Dan baginda telah mengaminkan doa ini. Dan baginda telah mengaminkan doa ini. Apakah kita menyangka doa ini tidak akan dikabulkan apabila didoakan oleh sebaik-baik malaikat dan didoakan oleh sebaik-baik makhluk? Maka berhati-hati tuan-tuan. Pastikan kita tidak tergolong di dalam 3 golongan ini ataupun salah satu daripadanya. Yang mana kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan, maka rebutlah kesempatan ini untuk mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rahmat Allah. Apatah lagi apabila kita berada pada 10 malam terakhir ini, maka rebutlah peluang tersebut. Mudah-mudahan kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita keluar daripada Ramadan nanti insya-Allah sebagai orang yang diampunkan dan orang yang bakal mendapat syurga Allah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selamat berbuka. Sekali lagi, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk memohon pengampunan. Allah suka kepada hamba-Nya yang suka memohon keampunan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.